Badar Intesh TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi hari ini saya nak ceritakan pasal Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj. Sepatutnya kita sebagai umat Islam, kita dah tahu dah apa itu erti Isra' Mi'raj, ataupun apa itu Isra' Mi'raj. Sebagaimana ramai orang tahu Isra' Mi'raj ni, Rasulullah SAW naik ke langit. Ke langit jumpa Allah. Itu kebanyakan orang tahu, itulah, itu cerita basic dia macam. Okay, semua orang faham cerita tu. Okay. Tapi apa sebenarnya Isra' Mi'raj tu? Kenapa kejadian itu berlaku? Kenapa Allah buat sedemikian? Kenapa Allah membuat Nabi berjumpa dengannya? Itu yang kita nak tahu. Sebab orang tak tahu. Bukan orang tak tahu, ramai yang macam tak tahu. Jadi saya mulakan dengan dengan yang terlihat Al-Quran, surah Al-Isra' ayat pertama, yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, iaitu Rasulullah, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, iaitu tempat di mana Allah berada. Jadi apabila Rasulullah pergi ke Masjidil Haram untuk mulakan perjalanan perintah daripada Allah, beliau ataupun baginda telah nampak malaikat Jibril dan juga sejenis haiwan yang tidak diketahui. Haiwan itu ialah burak. Burak ini ialah sejenis haiwan yang tiada tandingan kelajuannya, terlampau laju. Itulah burak. Jadi apabila Rasulullah dan malaikat Jibril naik belakang burak, burak pun bertanya kepada malaikat Jibril. Dia tanya kat Jibril, malaikat Jibril macam ni: "Wahai Jibril, siapakah yang naik di belakang aku pada malam ini?" Lepas tu malaikat Jibril pun cakap kat dia: "Wahai burak, takkanlah kau tidak mengetahui siapa itu?" Jadi burak cakap, "Sesungguhnya aku tidak mengetahui siapa itu." Jadi sebab itu Jibril pun cakap macam ni: "Wahai burak, sesungguhnya manusia yang di belakangmu ini ialah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, iaitu Rasul dan Nabi yang terakhir." Apabila burak dengar saja nama Muhammad SAW, burak terdiam, tidak terkata-kata. Itu menunjukkan bahawa hebatnya nama Muhammad ni pada zaman itu. Jadi apabila mereka mulakan perjalanan daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa, bagi dia sempat melakukan solat 2 rakaat dan kemudian sambung perjalanan ke Sidratul Muntaha. Daripada sampai ke 7 tu, Rasulullah nampak macam-macam. Rasulullah nampak seperti umatnya terseksa kerana zina, syirik dan sebagainya. Yang paling teruk ialah azab orang yang tidak menunaikan solat. Rasulullah sendiri mengatakan bahawa malaikat Jibril bahawa beratnya azab itu. Mereka teruskan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Jadi Jibril pun cakap, pada satu tempat tu Jibril pun cakap, "Wahai Muhammad, sampai sini saja kami boleh menemani kamu. Selepas ini kamu saja yang layak untuk meneruskan perjalanan ini." Jadi Nabi Muhammad pun mendengahi arahan daripada malaikat Jibril dan meneruskan perjalanan dan masuk ke Sidratul Muntaha. Dan setelah tu beliau dapat perintah solat. Jadi lepas itu beliau keluar dan ada seorang Nabi berkata, "Wahai Muhammad, pergilah kau kembali ke Sidratul Muntaha dan mintalah
kurang waktu solat. Kerana apabila solat itu diperintahkan, pertama kalinya kita dalam satu hari diperintahkan perlu solat 50 waktu satu hari. Satu hari 50. Cuba bayangkan. Sekarang satu hari 5 kali. Itu pun ramai yang tinggal. Pada pertama kali 50 kali. Wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi mama pun pergi. Setelah kurang sampailah 5. Banyak kali tau. Nabi pergi dapat tu, turun, ada Nabi cakap, minta maaf saya cakap, saya lupa nama Nabi yang cakap tu. Minta maaf sangat. Tapi memang dia yang beritahu Rasulullah untuk berjumpa dengan Allah, kurangkan waktu solat. Sehinggalah sekarang dan kita melakukan solat 5 kali sehari semalam. Sebab itulah jadi 5. Kalau solat 50 waktu, saya bukan pandang rendah, saya bukan nak buat-buat, tapi 50 sehari semalam, saya rasa kalau ada 1000 umat Islam, seorang je buat. Yang ni tinggal cik. Jadi apabila mereka turun, Nabi Muhammad dan juga malaikat Jibril, Malaikat Buraq untuk turun, perjalanan yang bertarikhkan 27 Rajab tahun ke-12 Kerasulan Nabi Muhammad. Perjalanan ini ambil masa 34 malam. Sangat sekejap. Dan apabila turun, masyarakat Quraisy kata Muhammad ialah pendusta, penipu, kerana mereka tidak percaya perjalanan ke Mekah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa begitu cepat. Jadi adalah seorang umat Quraisy ni bertanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika engkau betul-betul pergi ke Masjidil Aqsa pada malam ini dan dapat pulang, ceritakanlah bagaimana Masjidil Aqsa. Jadi dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, Masjidil Aqsa tu seperti berada di depan Nabi Muhammad. Dia dapat ceritakan macam mana rupanya. Jadi walaupun beliau dapat ceritakan, ada juga yang berkata yang masih tidak mempercayai Rasulullah. Tapi bila Rasulullah ceritakan, beliau hanya menggunakan masa 34 malam, seseorang terus mempercayai beliau, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Iaitu gelarannya ialah Al-Amin, mempercayai setiap kata-kata Rasulullah baik sungguh hati. Jadi saya nak tutup cerita itu panjang. Sebab Isra Mi'raj ni satu mercu tanda untuk Islam. Dari situlah kita kena wajib tahu. Saya sendiri pun masih belajar tentang Isra Mi'raj. Jadi saya nak memberikan beberapa hikmah daripada perjalanan Rasulullah berjumpa dengan Allah, iaitu Isra Mi'raj. Rasulullah bertungkus lumus berjumpa dengan Allah untuk kurangkan waktu solat. Dia akan 50 ke 5. Sebab beliau juga tahu kita umat dia yang takkan mampu. Sebab beliau tahu umat dia umat akhir zaman, umat yang agak lemah. Beliau bertungkus lumus untuk menyenangkan kita beribadah kepada Allah. Mengapa kita masih lagi berdegil tak nak solat? Kenapa? Solat sunat tu kalau boleh banyakkanlah. Saya bukan ingatkan pada anda semua, tapi saya juga. Solat 5 waktu tu sangat penting. Okey? Jadi kita sebagai umat Islam wajib mempercayai Isra Mi'raj. Ingat, solat jangan tak solat. Itu saya daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.